Assalamualaikum dan salam soleha. Inspirasi wanita kontemporari. Hari ini saya bersiaran dari Pulse Grand Hotel Putrajaya. Kredibiliti dan kebijaksanaan wanita dalam mentadbir bukan hanya terbukti di tempat kerja, tetapi dapat dilihat juga daripada pengurusan kehidupan dan rumah tangga. Berjinak-jinak di dalam seni Taranum seawal usia 5 tahun. Personaliti ini seterusnya dinobatkan sebagai Johan Tilawah Al-Quran Antarabangsa pada usia 19 tahun. Mempunyai kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran kerana menjadi amalan membaca kitab suci selepas menunaikan solat fardu. Menyimpan impian untuk bergelar pensyarah dalam bidang Al-Quran dan membuka kelas pengajian Taranum suatu masa nanti. Masya Allah, subhanallah, itulah dia merupakan penyandang Johan Tilawah Al-Quran Antarabangsa 2019 iaitu Fahatul Fairuza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dah senyum sampai ke telinga ni betul-betul dapat santapan rohani ni. Jadi pastinya perempuan tu bergembira pada hari ini dapat mendengar suara Fahatul pada hari ini kan. Boleh saya teruskan dengan Farha? Boleh. Panggilan manis kita nak Farha kongsikan sedikit bagaimana tercetusnya minat dalam bidang tilawah Al-Quran, belajar Taranum seawal usia 5 tahun. Okey, alhamdulillah. Macam mana tercetusnya minat Farha dalam bidang Taranum ni? Mulanya alhamdulillah Farha syukur sangat sebab Farha dikurniakan kedua ibu ayah yang memang ada basic tentang agama dan mereka juga seorang qori dan qoriah. Masya-Allah. Jadi memang daripada kecil tu mak dan arwah abah banyaklah kongsi dekat Farha macam mana dapat baca Al-Quran dengan baik dan alunan bacaan Al-Quran tu. Jadi memang start daripada umur 7 tahun tu Farha dah masuk pertandingan tilawah lah. Usia Sampailah 7 tahun. Masa tu dah kira mahir lah. Tak adalah mahir sangat peringkat tapi junior peringkat junior. Masa tu ingat lagi masa kecil umur 7 tahun tapi semua peserta lain semua besar-besar umur 12 tahun. Farha paling kecil lah masa tu. Masih ingat lagi tak suasana dia masa tu? Itu pertama kali? Pertama kali. Ada rasa teruja ke ataupun takut ke? Masa tu rasa takut-takut juga sebab Farha seorang yang ialah anak bongsu. Jadi ingat lagi masa nak naik pentas tu tarik-tarik kain mak semua nak ikut pergi naik pentas nak baca tu malu. Jadi mak ni seorang yang macam mana dia nak tarik minat anak dia. Contohnya okey adik bila nak masuk pertandingan tilawah tak? Nanti mak bagi hadiah ni. Bagi hadiah ni. Jadi saya sebagai anak yang bila kita budak-budak kan kita rasa macam nak dapat benda tu tapi alhamdulillah mak bagi pendedahan macam tu sampai sekarang alhamdulillah kita dah terbiasa dengan dan saya pasti juga bila melihat abang kakak pun kan dalam bidang yang sama yang tu ada tak orang kata antara sebab dan juga antara sumber inspirasi pada Farha? Keluarga memang sumber inspirasi Farha sendiri sebab memang dari kecil Farha dibesarkan dengan bacaan Al-Quran dan suasana itu sendiri. Okey, so mesti ada juga orang kat luar sana tanya kan, memang daripada kecil tak ada minat benda lain ke? Boleh tak kongsikan sedikit cabaran dia, proses daripada kecil sehingga ke usia sekarang? Okey, jadi sebenarnya ada yang tanya Farha minat Taranum atau pembacaan Al-Quran ni memang dari kecil ke? Tapi memang sebenarnya saya pun apa yang saya nak kongsi ialah kita sebagai anak muda memang banyaklah minat dan banyak benda-benda yang kita nak teroka kan. Normal kan, betul tak? Normal, kan remaja, proses pembesaran. Betul. Jadi Farha nak cerita yang mana dulu Farha ni seorang yang
minat juga sama dengan remaja-remaja lain. Contohnya minat Korea, minat K-pop semua. Yang mana Farah ingat lagi, setiap malam Farah tidur lambat semata-mata nak tengok cerita Korea. Tapi alhamdulillah, masya-Allah, Farah rasa ajaibnya doa kedua ibu ayah Farha, yang mana Farha selalu ingatlah pesan-pesan daripada mak dan arwah abah. Bestnya teringin nak tengok anak masuk dalam pertandingan tilawah dekat TV kan. Jadi masa tu kita orang semua tengah gathering ramai-ramai dan tercetuslah dekat hati Farha sendiri macam, ya Allah, harap-haraplah aku boleh gembirakan kedua ibu ayah aku dengan apa yang mereka nak kan. Jadi alhamdulillah rezeki bagi Farha juga. Maknanya Allah bantu. Allah bantu. Tak terus leka kan. Betul. Kita tak salahkan sebab itu adalah proses. Ya, proses. Orang kata pembesaran anak remaja kena melaluinya kan. Betul tak? Kalau tak lalu nanti lagi terbawa jadi dia, betul tak? Dan sebenarnya kita sebagai anak ni memang biasa kena paksa dengan ibu ayah, tapi sebenarnya keterpaksaan tu alhamdulillah dia jadi terbiasa dan kita tak tahu perancangan ibu ayah tu lebih baik daripada apa yang kita nak. Ya, saya percaya sesetengah perkara kita mulakan dulu dan orang kata kena paksa, kena suruh. Lama-lama ikhlas tu akan datang dengan sendiri dengan bantuan Allah, insya-Allah, dengan juga doa-doa daripada ibu ayah. Betul tak? Betul. Dan saya pasti pengalaman Farha tadi tu yang tak tidur malam tu itu menjadi satu peringatan buat Farha sampai hari ini, betul tak? Betul. So ada pengajaran dia dekat situ kan. Jadi jangan menyesal dengan apa yang kita lalui sebab setiap keburukan tu ada kebaikan dia selepas tu. Betul. Masya-Allah. Okey, macam Farha sendiri. Untuk usia seawal pada saya macam masih muda lah untuk pencapaian yang Farha sampai saya. Subhanallah. Jadi Farha sendiri mesti ada cita-cita tertentu kan? Apa perancangan Farha? Masya-Allah, cita-cita kalau nak kata cita-cita tu, bila setiap orang ada apa yang dia nak, dan macam Farha dulu pernah terfikir nak jadi pensyarah dan pensyarah dalam bidang Quran. Tapi cita-cita Farha dalam masa akan datang ni, Farha selalu terbayang dan Farha impikan Farha suka untuk pergi ke luar negara atau travel, tapi dalam masa yang sama Farha dapat berkongsi kehebatan ayat suci Al-Quran dan ada seni-seni dalam Al-Quran, iaitu taranum itu sendiri. Jadi Farha nak kongsi dengan ramai orang, anak muda di luar sana, dan semua ialah tak kira siapa pun kita, maksudnya di setiap negara, di Iran, Indonesia dan semua tu menjadi satu impian Farha lah. Insya-Allah kan. Negara jiran boleh, negara yang jauh lagi pun ada lebih banyak lagi dapat capai, lagi bagus kan. Betul. Insya-Allah. Sebaik-baiknya, insya-Allah. Farha, masa pertama kali kan masa dinobatkan sebagai juara tu dan sampai ke hari ini, ada tak macam satu adakah Farha rasa benda tu memang sangat rezeki yang masya-Allah, subhanallah satu, tapi ada tak juga macam kritikan ke atau tekanan ke yang berlaku, atau mungkin rasa satu tanggungjawab yang besar bila memegang title sebagai juara tu? Masya-Allah. Okey. Untuk soalan tu memang betul. Sebenarnya apa yang Farha fikirkan, memanglah kita dapat satu anugerah tu kita suka, tapi sebenarnya kita dah pikul satu tanggungjawab yang sangat besar, yang mana bila kita dah dapat satu benda tu, kita kena memberi contoh yang baik dan kita kena share kepada orang benda-benda yang baik. Sebagai contoh, macam Farha selalu sharekan dan taranum apa yang Farha tahu di Instagram, di Facebook dan YouTube. Jadi alhamdulillah Farha tengok ramai yang minat, dan anak-anak muda semua sebenarnya ada sebenarnya ialah kita tahu sebenarnya dia orang minat, tapi pendedahan tu kurang. Jadi dari situ Farha rasa ini adalah platform yang terbaik untuk Farha kongsi dengan kawan-kawan yang di luar sana. Okey Farha, kita inginkan sedikit pesan daripada Farha buat penonton yang menonton pada hari ini. Okey, pesanan yang mungkin Farha boleh kongsikan untuk diri Farha juga untuk kita semua, sentiasalah kita bersahabat dengan Al-Quran di dunia, insya-Allah Al-Quran akan bersahabat dengan kita di akhirat dan akan beri cahaya yang menyinari kubur kita nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Ya Allah, daripada orang kata di alam kubur lagi dah membantu kita bawa sampai ke akhirat. Insya-Allah. Terima kasih di atas pesanan tu Farha. Insya-Allah. Terima kasih juga Kak Irma. Terima kasih sebab datang ke Soleha. Dan saya harap penonton yang menonton pada hari ini dapat inspirasi, dan siapa yang bercita-cita tu nak mendidik anak dalam bidang Al-Quran dan mahir Al-Quran, memahami Al-Quran, teruskan dan jangan teragak-agak. Sebab apa? Besar orang kata mukjizat daripada Al-Quran itu sendiri. Insya-Allah.
Kebanyakan wanita bujang lebih berminat untuk mengenali ataupun menjalinkan hubungan dengan lelaki yang sudah berkahwin. Benar ataupun tidak. Tetapi apapun alasannya, situasi ini amat membimbangkan dan sesetengah isu boleh membawa kepada keruntuhan keluarga. Untuk kupasan selanjutnya, jom kita saksikan fail sulit. Jodoh dan pertemuan adalah atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai manusia yang semakin meningkat dewasa, adalah normal untuk setiap orang mempunyai dan menemukan pasangan dan teman hidup mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia dengan akal dan fikiran untuk berfikir tindakan mana yang betul dan tindakan mana yang salah. Persoalannya, bagaimanakah boleh timbulnya perasaan seseorang untuk jatuh cinta buat kali kedua? Mari kita saksikan perkongsian kes kita pada kali ini. Saya Atika, berumur 25 tahun. Masalah saya sekarang ni, saya mengenali Mr. Y. Saya kenal dia sewaktu saya praktikal di sebuah syarikat. Saya tak sangka dalam saya praktikal bekerja di situ, kami jatuh cinta. Saya tahu dia suami orang dan pada masa yang sama dia sangat baik pada saya, selalu ambil berat pasal saya. Namun cinta kami tak lama, selepas itu saya habis praktikal di situ, saya sambung belajar. Dan takdir juga saya dapat bekerja semula di syarikat yang sama dan kami berjumpa semula. Tanpa diduga, cinta kami berputik semula dan sehingga kini dah 5 tahun kami bercinta. Saya sangat sayang dengan Mr. Y dan dia juga sayang pada saya. Saya tahu Mr. Y ada isteri dan mereka tak ada zuriat. Dilema saya sekarang adalah saya sayangkan dia dan pada masa yang sama saya rasa bersalah pada isteri Mr. Y. Saya faham perasaan isteri dia kalau dia tahu yang saya ada hubungan dengan suami dia. Baiklah, bersama saya pada hari ini ialah Ustazah Yohanis dari bahagian keluarga, sosial dan komuniti. Baiklah Ustazah, saya nak tanya Ustazah, apakah sebenarnya fungsi bahagian keluarga, sosial dan komuniti ini sebenarnya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bahagian keluarga, sosial dan komuniti. Fungsi bahagian ini adalah menyelaras berkenaan dengan kekeluargaan, seterusnya dengan kemasyarakatan lah. Kami di sini ada dua cawangan. Yang pertama cawangan keluarga yang mana menguruskan nikah cerai rujuk, menguruskan pra-perkahwinan, menguruskan cerita selepas kahwin, pasca perkahwinan. Kita juga ada unit Pusat Khidmat Keluarga Sosial dan Komuniti yang mana kita sebut di sini sebagai KSK Care Center, yang mana pusat ini secara tak langsung pusat ini memang terus dengan orang awam lah, kan. Kemudian kita ada SPIM, iaitu Sistem Maklumat Perkahwinan seluruh Malaysia. Itu bahagian keluarga lah. Kalau kita lihat bahagian sosial ni, kita ada unit HIV, kita ada unit remaja, kita ada unit LGBT pun dekat situ, unit apa lagi, sukarelawan. Itu antara fungsi kami di sini adalah menyelaras dan juga ada juga yang melibatkan secara tak langsung dengan orang awam macam tu. Kalau Ustazah tengok kes tadi tu, apakah pandangan Ustazah dan nasihat Ustazah? Okey, kalau kita lihat kes yang telah dipaparkan sebentar tadi tu berkenaan dengan seorang perempuan berkenaan dengan suami orang, macam tu kan. Betul. Sebenarnya kes ni bukan sedikit tau. Kes ni memang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kita saja di luar kesedaran. Hatta kadang suami kita duk main kayu tiga kat luar pun kita tak tahu kan. Auzubillah min zalik. Tapi cuma nak katanya dalam situasi macam ni, fokus kepada kita orang perempuan lah. Kalau kita terjadi ni keadaan macam ni, yang pertama sekali saya kira perlu kita menjumpa orang yang lebih pakar dan lebih memahamilah macam mana nak bantu kita. Sebab bila kita dalam keadaan macam ni, contohlah kalau kita tengok yang dipaparkan sebentar tadi tu, dia seorang wanita yang berkenan dengan suami orang,
Kemudian terpisah sekejap, kan? Lepas tu jumpa balik, jatuh cinta balik. Kemudian kita akan berada dalam keadaan dilema. Sama ada aku nak meneruskan ke tidak. Sebab ni kategori anak dara lah kita kisah. Kita kata macam tu yang belum berkahwin lagi, kan? Maksudnya dia tidak mempunyai suami lagi. Tetapi dia dah tersangkut dengan suami orang. Macam tu. Kalau kita lihat dilema keadaan macam ni, so kalau saya suka nasihatkan, pergilah jumpa pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ni boleh menasihati mana yang terbaik. Sebab jatuh cinta ni fitrah. Betul. Kita boleh jatuh cinta dengan orang, kan? Tak ada masalah. Cuma cara tu bagaimana, kaedah tu bagaimana, dan kita kena lihat yang terbaik itu apa. Betul. Sebab kes ni dia bukan jatuh cinta dengan yang bujang. Betul. Tetapi suami orang. Dekat situ kita takut. Kita tak nak kategori wanita yang memecah belahkan rumah tangga orang. Sebab hukumnya haram berdosa. Kena hati-hati di situ. Saya pun tertanya-tanya, kalaulah seseorang wanita tu dia dah termasuk dalam hubungan seperti itu, kemudian dia dilema macam mana dia nak keluar ataupun meneruskan hubungan tersebut. Jadi, kalau wanita tu dia segan untuk berkongsi dengan orang sekeliling dia, bagaimana dia ingin mencari penyelesaian terhadap masalah dia tu? Okey, kalaulah dia mempunyai ataupun kenal mana-mana kaunselor ataupun orang yang boleh menasihatilah, contoh macam keluarga ke macam macam itulah, dia boleh bertanya dan mohon pandangan. Tapi kalau dia tak tahu, sebenarnya di ujung cari je, kan? Kita klik-klik, kita Google, kita dah dapat dah pusat-pusat mana yang boleh bantu. Betul. Dan secara tak langsung di sini saya juga nak mewar-warkan, di JAKIM kita mempunyai KSK Care Center, dan juga secara dalam talian, kan kita sekarang berada di pandemik COVID-19, dan di JAKIM kita mempunyai bilik gerakan My Care COVID. So, tuan-tuan perempuan di luar sana boleh untuk menghubungi kita, tak ada masalah. Ni saya sebut sikitlah nombor telefon kita, yang mana orang awam di luar sana boleh menghubungi kita. Yang pertama 03, ni standard lah, kita berada di Lembah Kelang, kan. 8870 7519, kemudian 8870 7527 ataupun 8870 7528. Tukar belakang saja. Bila berurusan dengan kita, so kita akan bantu untuk istilahnya celik akal lah. Maksud kata kita akan bantu dia macam mana dia nak buat keputusan, sama ada nak meneruskan ataupun tidak. Itu yang pertama. Dan kalaulah dia sampai melibatkan pihak yang satu lagi, turut perlu dipanggil, insya-Allah kita juga akan berhubunglah supaya keadaan ini dia jadi apa orang kata win-win situation macam tu. Okey, baiklah Ustazah, terima kasih atas perkongsian dan pandangan Ustazah pada hari ini. Sama-sama. Sesungguhnya, perasaan tersuka terhadap suami orang itu haruslah dielakkan. Hal ini kerana ia mampu membawa kepada keburukan dan keruntuhan rumah tangga sekiranya berlaku hubungan sulit antara dua pihak tersebut. Semoga kes kali ini mampu memberi pengajaran dan iktibar kepada para penonton semua.
Peredaran masa, begitu juga dengan dunia fashion berkembang dengan gahnya. Begitu jugalah dengan trend pemakaian tudung. Cantik, selesa, bergaya dan yang paling penting menutupi aurat dengan sempurna. Jom saksikan tips pemakaian tudung dalam Solehah. Wanita terhebat bukanlah wanita yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang sentiasa istiqomah dalam menghadapi dugaan. Sekian perkongsian saya untuk hari ini. Jangan lupa terus setia bersama dengan Solehah, inspirasi wanita kontemporari. Assalamualaikum.